maknanya kewajipan itu sudah berada di tangan anda semua, sudah berada di pundak kita semua. Sekiranya kita mati dan kita tidak ada niat langsung untuk membebaskan Masjidil Aqsa, saya selalu nasihatkan kepada orang tua 60-70 tahun, pakcik makcik, ingat, waqifuhum innahum mas'ulun. Udah nak masuk syurga lah, kaki kita ditarik, tangan kita ditarik. Sebab apa? Sebab satu daripada fardu kita tidak laksanakan, iaitu niat untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Saudara dan saudari sekalian, pada 2010 bulan Januari, sebelum pada 2009, saya silap, 2009, selepas kejadian peperangan 2008, beberapa grup daripada Malaysia ni masuk sampai di satu tempat namanya Rafah. Lebih daripada itu tak boleh masuk. Macam-macam lah Mesir ni bagi alasan. Alasan itu, alasan ini, tak boleh masuk. Nak tolong saudara kita di Gaza. Akhirnya pada bulan Jun 2009, saya bersama dengan jamaah ini. Nama jamaah ini ialah salah satu daripada badan yang berada di bawah MAPID. Saya 4 orang pergi. Ini mula saya nak cerita sikit. Terdetiknya hati saya, kenapa saya betul-betul komit untuk buat kerja-kerja ini. Saya dibawa oleh Pak Arab, driver tu daripada Mesir, daripada Kahira ke Al-Arish. Sampai di Al-Arish, kami terpaksa bermalam sebab dah gelap, tak boleh nak masuk, bulan Ramadan pula masa itu. Sampailah satu tempat, besok paginya kami bergerak sampai satu tempat, kata di Pak Arab ini, muskil lah ya Syekh, kata, muskil. Apa masalah? Masalahnya katanya, aku dah berjanji dengan polis-polis, memang banyaklah roadblock sepanjang kami nak bersampai ke Al-Arish itu. Aku dah berjanji dengan polis, mengatakan kamu semua ni hanya aku akan letak sampai di Al-Arish saja. Jadi maknanya kami tak boleh nak pergi ke Rafah. Punyalah marah, punyalah kesal, punyalah macam-macam perasaan. Kita datang dari jauh, boleh saudara-saudari bayangkan, datang dari Malaysia, dari jauh, tak tidur malam, fikir macam mana nak masuk ke Gaza. Dan kita masih tu bawa duit, ratusan ribu masih tu bawa. Oleh kerana tak boleh masuk, tak apa. Ini sebelum saya nak akhiri, ini yang menyebabkan detik saya berkomitmen sampai sekarang. Pada pagi itu, Arab tu kata, aku nak tunjukkan kamu sesuatu yang membuatkan kamu tidak akan lupa sepanjang hidup. Lalu saya dibawa ke satu tempat di sempadan Al-Arish sebelum masuk ke Rafah, satu kawasan padang bola, berapa besar padang bola itu. Dan saya tengok di tepi-tepi jalannya itu ada truk-truk, ada lori-lori yang ditulis di sana United Nations. Kata di Pak Syekh Arab tu, kamu lihat di sini, ribuan tan bantuan dari seluruh dunia tidak dapat masuk ke Gaza, dia rosak dan hancur di sini. Siapa punya kerja ni tuan-tuan, saudara-saudari sekalian? Yang buat kerja ini adalah barua-barua Amerika Syarikat dan barua Israel. Siapa dia? Bukan orang Mesirnya. Orang Mesir baik-baik. Ada gerakan Islam yang terbesar di dunia di situ. Orang Mesir baik-baik, tapi yang jahatnya adalah pemimpin-pemimpin Mesir yang seotaknya, jiwanya adalah jiwa-jiwa Fir'aun. Mereka ni sanggup tahan obat-obatan, susu, selimut dan segala barang bantuan tu, ribuan tan rosak di situ. Saya kata dengan teman-teman saya, on the way kami, sepanjang perjalanan saya balik daripada Al-Arish ke Kahira, saya katakan kepada teman-teman, kita tidak boleh duduk diam. Balik ini kita akan buat satu force yang besar, yang sedaya upaya kita buat untuk menceritakan kepada dunia apa yang dilakukan oleh Mesir kepada bantuan-bantuan seluruh dunia. Alhamdulillah, pada bulan Januari kita rancang buat konvoi seluruh Malaysia. Alhamdulillah, ada bergabung masa itu UKM tak ramai lagi bergabung dengan kita. Alhamdulillah kita dapat menarik juga pada itu. Bulan Mei, Alhamdulillah kita buat konvoi seluruh Malaysia, yang paling ramai daripada UIA dan IIC. Masa itu ada kurang lebih 300. Kita buat besar-besaran
kutip dana dan sebagainya di Masjid India, di Jalan Tunku Abdul Rahman, di Gombak, dan kita buat roadshow menuju ke Shah Alam. Alhamdulillah. Dan pada, sebelum masuk sesi kedua nanti, pada bulan Mei, saya salah seorang daripada MAPIM dihantar untuk bersama dengan Freedom Flotilla, ataupun yang namanya Mavi Marmara. Itu adalah nama kapal, Mavi Marmara. Jadi maknanya kalau mangsa Mavi Marmara, maknanya siapa yang dimangsakan itu? Tak apa. Yang pentingnya Mavi Marmara itu adalah kapal. Ya. Marmara itu adalah sempena nama, ya, biru. Jadi sebenarnya adalah lautan biru, ya. Nanti saya akan ceritakan sedikit. Mungkin setakat itu, bro. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua. Tak puas lagi nak dengar bagaimana detik demi detik yang dilalui berbeza, ya tuan-tuan. Kita mendengar orang yang hanya menceritakan daripada orang lain berbeza dengan orang yang menceritakan daripada apa yang dia alami sendiri. Itu sangat berbeza. Kerana apa yang diceritakan dengan suasana, keadaan, peristiwa yang dilalui olehnya sendiri datang daripada hati dan gambaran yang pernah dia sendiri lalui. InsyaAllah malam ini menjanjikan kepada kita satu detik yang sangat bermakna sepanjang detik kita berada dalam forum ini. InsyaAllah saya pun sebagai moderator, selalunya kalau moderator ni dia akan terganggu dengan suasana terketarnya, dengan suasana gabranya. Ialah duduk depan-depan ni, dia payah nak bagi fokus. Saya rasa, ya Allah, ruginya aku bila dapat penjemputan daripada pihak UKM. Saya kata, rugilah saya. Kalau jemput saya sebagai peserta dalam forum ni, saya sangat seronok sebab saya bawa buku, saya nak tulis semua pengalaman yang ditimbul oleh ahli panel kita pada malam ni. Dan saya bawa sekali MP3, saya rakam. Tapi saya rugi sebab tu dijemput sebagai moderator. Saya akan terganggu nak fikir lagi, nak tanya apa pula dah dekat panel pertama. Habis panel pertama, panel nak tanya apa pula dah. Jadi terganggu. Tapi walau bagaimanapun itu tak berlaku pada malam ni. Kerana penghayatan yang kita ambil, keikhlasan yang kita ambil pada malam ini, sama-sama setiap hati dan jiwa kita pada malam ini, untuk kita melalui, untuk kita menjiwai semangat perjuangan antara bekas-bekas ataupun yang masih lagi, orang kata apa, antara orang-orang yang berpengalaman dalam melalui detik perjuangan Palestin. InsyaAllah kita nak berbalik kepada ahli panel kita yang pertama, Tuan Haji Abdul Aziz. Ini Tuan Haji, kalau tadi Bro Mustafa dah cerita dah bagaimana detik perjalanan dia, tapi Tuan Haji, saya nak minta Tuan Haji ambil penceritaan yang lebih besar. Perjalanan MAPIM pula macam mana? Kenapakah MAPIM ditubuhkan? Kalau tadi Tuan Haji hanya menceritakan objektif penubuhan MAPIM, dan kenapa sekarang saya nak tanya pula wakil pada suara-suara mahasiswa-mahasiswi yang sangat berkobar-kobar semangatnya pada malam ini, nak tanya apa tujuan MAPIM itu ditubuhkan bagi pihak negara Malaysia, bagi pihak kami mahasiswa ni. Sedangkan dah banyak ada pertubuhan yang lain yang tubuh dengan tabung itu, tabung ini, badan itu, badan ini, kutip dia itu, kutip dia ini. Tapi MAPIM ada pula sebab apa? Apa tujuannya? Dan ke mana Tuan Haji nak bawa antara orang yang tercebur dalam MAPIM ini? InsyaAllah, dipersilakan Tuan Haji. Mana yang tadi belas hari pada sesi pertama, jadi MAPIM adalah satu badan induk. Dia cuba mengumpulkan semua pertubuhan lain di dalam MAPIM. Berbeza dengan pertubuhan-pertubuhan lain di luar Malaysia, sama ada di Eropah, pertubuhan mereka lebih tersusun dan kerja-kerja yang mereka buat, terutamanya untuk misi kemanusiaan, lebih tersusun dan terancang berbanding dengan di sebelah Asia ni. Banyakkannya masing-masing akan pergi dengan misi sendiri. So MAPIM di Malaysia ni tubuhkan, tujuan dia untuk mengumpul semua NGO-NGO di bawah MAPIM dan melaksanakan program secara tersusun. Seperti mana yang telah belas tadi, MAPIM bercadang penubuhan sebuah hospital pediatrik untuk kanak-kanak. Rakyat Gaza yang berada sekarang di Palestin sekarang lebih kurang 1.8 juta. Daripada 1.8 juta, 55% ialah kanak-kanak. Bermakna hampir 950,000 kanak-kanak. Dan sekarang cuma ada satu je hospital untuk kanak-kanak sebanyak tu. Mana 950,000 kanak-kanak berada di sebuah hospital yang daif dan lama.
sejak penubuhan negara haram Israel pada 15 Mei 1948, masyarakat Palestin ditekan dari semua segi, bukan sekadar untuk perubatan saja, semua pembelajaran, makanan, persekatan pelbagai. Contoh persekatan makanan. Gaza memerlukan 600,000 tan sehari tepung untuk keperluan harian mereka. Tapi ketiga sekatan yang berlaku pada 2006 sehingga sekarang, mereka hanya dibenarkan lebih kurang 60 tan. Perlukan 600,000, tapi yang dapat 60,000 tan saja. 60 tan saja. Bagaimana kekurangan atau defisit yang terlalu banyak. Sehingga sebelum peristiwa yang marah, sekatan seperti yang dilakukan seperti mana Saudara Mus bagi tadi, kan, rakyat Gaza makan rumput dah, kan, bekalan air daripada laut terus, tidak ada tapisan. Ketika kami menginap di hotel, sebelum kami masuk, pemikiran kami beranggapan kemungkinan kami akan bermalam di bawah runtuhan bangunan, di bawah kemah atau di bawah pokok. Itu anggapan kami. Tetapi apabila masuk, rupanya Gaza ni cepat recover daripada kemusnahan yang berlaku pada 2008-2009. Cepat, Dan akhirnya kami ditempatkan di sebuah hotel yang dipanggil Hotel Komodo Gaza. Hotel memang 5 star, yang mana biasanya diadakan perbincangan di peringkat kerajaan Hamas di situ. Memang hotel cantik. Bila masuk dan menginap, baru lagi tahu bekalan elektriknya dikuasai. Bermakna elektrik hanyalah 8 jam sahaja, dan tingkat pertama dan tingkat kedua yang ada aircon. 3 ke 4, 3 ke atas tidak ada aircon, tidak ada kipas seperti malam ni. Sejuk kita, kan? Apa yang berlaku bila malam ni tidur dengan cuaca di waktu tu Ramadan panas, lebih kurang 40 darjah Celsius, dan aktiviti yang kita buat dari pagi start pukul 8 sehingga pukul 1 malam. Penuh aktiviti. Apabila cuma melambuhkan diri untuk menit tidur, tidak ada kipas dan tidak ada aircon. Bayangkan macam mana nak tidur. Ketika itu kami terfikir, ya Allah, kami baru hari pertama mereka telah berada di sini. Hingga tahun ini dah 63 tahun dalam keadaan seperti itu. Namun, yang kedua, bekalan air. Pada pagi itu kebetulan waktu sahurnya pukul 2.30. Tidur pukul 1, bangun 2.30. Bila 2.30 memang nanti sejam setengah. Bila buka air paip, nak basuh, muntah balik sebab memang garam penuh. Air mereka berlaut tidak ada tapisan. Bila basuh muka, bila air garam kena kat mata dengan keadaan tak cukup tidur, nak terkeluar biji mata. Baru terfikir, sedar kita, baru hari pertama kami telah mengalami kesusahan yang mungkin bagi kami pertama kali mata nak terkeluar, Dan mereka telah ada 63 tahun dalam keadaan seperti itu. Bayangkan. Sepuluh lagi, kalau di Malaysia atau di mana-mana tempat, kalau kita nak bagi bantuan, tidak ada siapa yang nak halang kita. Pergilah mana-mana tempat, jumpa orang miskin, kita bagi makanan atau bagi bantuan kewangan ke apa saja, tidak ada siapa yang akan menghalang. Semuanya akan mengucap terima kasih. Tapi berbeza di Palestin atau di Gaza terutamanya. Apabila pergi, sekatan dilakukan sama di Mesir atau Israel. Bukan senang nak masuk dalam tu, kan? Sekatan sebenarnya kalau sempat boleh tayangkan slide nanti, tengok keadaan bagaimana beratus atau lori membusuk makanan tak dibenarkan. Dan mereka survive menggunakan terowong dalaman, terowong independen sedalam 22 hingga 30 meter dalam tu, kedalaman dia. Dan sepanjang 1,5 km melepasi sepadan Rafah, daripada Rafah Gaza ke Rafah Mesir. Jauh, kan? Dan ada sekitar 1/3 apabila terowong ini dapat dikesan, Mesir melancarkan gas beracun, mati syahid 200 orang dalam tu. Ini kerja mereka. Dan terowong-terowong ini bukan hanya membawa masuk makanan, tetapi membawa juga masuk peralatan-peralatan seperti kereta, motor, jentera-jentera yang tak terfikir dengan kepala kita, mereka boleh buat. Inilah satu bangsa atau umat yang paling kuat bagi saya dalam dunia. Bila kami sampai nanti melihat survival mereka sangat kuat. Kalau hari ini Israel melancarkan serangan, meletupkan atau menutup 2 atau 3 lubang survival, besok mereka gali lagi 5. Itulah mereka, kehebatan mereka. Jadi MAPI melancar sebagai badan induk membawa kita semua ke sana, dan ini bukan kali pertama, dan insya-Allah ada siri-siri
bantuan emosional yang seterus berlaku. Yang terbaru sebenarnya saudara Fuad dan saudara Mustafa Perihana.